Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, hari ini kita akan sambung bahagian yang kedua dalam tajuk keusahawanan dalam Pengajian Perniagaan SCPM Penggal 3. So, dalam pelajaran lepas kita dah belajar berkaitan dengan takrif, usahawan dan keusahawanan. Kita dah belajar apakah beza antara usahawan, peniaga dan pengurus. Dan bahagian ketiga kita dah belajar apakah peranan usahawan secara mikro dan makro. Itu bahagian pertama ya. So, bahagian kedua ni, cikgu akan bincang berkaitan dengan teori keusahawanan. Okay? So, dalam bahagian ni, kamu sepatutnya tahu tentang 3 teori keusahawanan atau dipanggil pendekatan. Okay? Pendekatan ekonomi, pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi. Jangan confuse dengan alangan psychological dengan alangan sosiological dalam tajuk kemahiran komunikasi penggal 2 ya. Yang ni pendekatan psikologi, sosiologi. Ingat, EPS. Ekonomi, psikologi, sosiologi. Okey. Dan kamu juga kena sebut siapakah pelopor. Pelopor maksudnya tokoh atau pioneer yang berkaitan dengan teori tersebut. Okey. Alright. Kita mula dengan yang pertama, pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi dia kata, dorongan menjadi usahawan ialah kekayaan dan keuntungan. Seseorang menjadi usahawan kerana dia inginkan kekayaan dan keuntungan. Itu menjadi pendorong atau semangat menjadi seorang usahawan. Okey. So, dia sentiasa cari peluang untuk mendapat keuntungan. Okey. Ingat dah, kekayaan dan keuntungan adalah dorongan menjadi usahawan. Okey. So, dalam pendekatan ekonomi ada 3 intipati atau perkara penting. Satu, orang tengah, pemangkin perubahan, menggabungkan faktor pengeluaran. Okey. Orang tengah maksudnya dia menjalankan proses pertukaran atau dipanggil transaksi. Okey, beli dengan harga rendah, jual dengan harga tinggi agar mendapat keuntungan. Contohnya, beli buah mangga dengan harga RM5 sekilogram, jual dengan harga RM8 sekilogram. So, usahawan dapat untung RM3 melakukan proses transaksi jual beli. Okey. Yang kedua, pemangkin perubahan teknologi atau dipanggil pencetus inovasi. Dia membuat pembaruan, memperkenalkan produk baru, ubah proses, cipta teknologi atau kaedah menjadi ejen perubahan. Itu pemangkin perubahan teknologi. Contohnya, usahawan mencipta daripada telefon bimbit yang menggunakan butang kepada touchscreen. Itu dipanggil pemangkin perubahan teknologi. Okey, sentiasa membuat pembaruan. Okey. Yang ketiga, menggabungkan faktor pengeluaran, iaitu dia gunakan sumber-sumber ekonomi, bahan mentah, teknologi, modal insan untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan. Caranya, ubah faktor, buat transformasi faktor kepada barang dan perkhidmatan. Contohnya, menggunakan kayu untuk menghasilkan perabot. Okey, gunakan ubi kayu untuk menghasilkan keripik ubi. Itu dipanggil menggabungkan faktor pengeluaran. Okey. Alright. Siapakah tokoh? Ada 3 ya. Israel Kirzner. Mengikut Israel Kirzner, dia kata usahawan ialah orang tengah, iaitu beli dan jual dengan harga tinggi, melakukan proses pertukaran. Ingat keyword dia orang tengah. Joseph Schumpeter membuat inovasi, membuat perubahan. Okey. Dia juga mengambil risiko. Alfred Marshall, proses evolusi. Evolusi mesti ada permulaan dan sehingga perniagaan itu dibubarkan. Richard Cantillon sebagai pelaku ekonomi, iaitu dia bertindak sebagai pengeluar atau pengedar untuk mendapat keuntungan. Itu dipanggil tokoh-tokoh berkaitan dengan pendekatan ekonomi. Ingat Israel Kirzner, orang tengah. Joseph Schumpeter, inovasi. Alfred Marshall, evolusi. Richard Cantillon, pelaku ekonomi. Hafal minimum 2. Okey, 2 tokoh ya. Okey, pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi ni dia mengkaji personality atau sifat peribadi, perwatakan. Okey, apakah sifat-sifat yang ada pada seorang usahawan? Okey, itu pendekatan psikologi. Psikologi dalaman kan? Okey. Apa yang ada pada diri usahawan? Okey, ada 3 ya. Keperluan terhadap pencapaian. Okey, maksudnya dia mendahagakan kejayaan. Dia sentiasa inginkan kejayaan. Kita dah belajar needs theory kan dalam pengurusan ada kaitan dengan needs theory, keperluan terhadap pencapaian. Dia sentiasa inginkan kejayaan. Lokus kawalan, percaya pada kebolehan diri sendiri. Dia percaya dia boleh lakukan.
Dia rasa dia mampu buatnya. Okey, itu locus kawalan. Kecenderungan mengambil risiko, dia sanggup menanggung risiko. Dia berupaya menangani ketidakpastian. Sebab bila dia usahakan sesuatu, mungkin berjaya, mungkin tak berjaya. So, dia cenderung bersedia untuk mengambil risiko. Itu pendekatan psikologi, ya. Okey, siapa tokoh-tokohnya? Kita ada David McClelland. Okay, ingat ejaan dia betul, lah. David McClelland iaitu usahawan mempunyai kehendak pencapaian yang tinggi dan berani bertanggungjawab ke atas apa yang dia lakukan. Locus kawalan. Percaya pada diri sendiri, kecenderungan mengambil risiko. Okey. Mengikut D. Rice, Cass D. Rice, dia kata orang yang mengalami tekanan hidup masa kecil, masa kita jadi kanak-kanak, mendorong dia untuk buktikan keupayaannya bila menjadi besar nanti. Okey, contohnya masa kecil tu dia sentiasa diketawakan, dipersendakan. Dia kata awak ni memang tak boleh berjaya lah. So dia nak tunjukkan pada dunia dia akan berjaya bila dia besar nanti. Okey, orang macam ni dia kata dia akan jadi usahawan. Okey. Yang ketiga, model Barker. Mengikut model Barker ni, dia kata usahawan ni, dia ada sifat-sifat peribadi seperti mengambil risiko, ada inisiatif, mampu kenal pasti peluang dan sebagainya. Itu pendekatan psikologi. Okay? Pendekatan sosiologi pula, sosial ni luaran. Okay? So, berkaitan dengan persekitaran. Keadaan atau situasi sosial yang boleh mempengaruhi seseorang atau boleh guna perkataan persekitaran. Okey, itu pendekatan sosiologi. Okey. Intipati dia, usahawan ialah orang yang opportunis. Dia pandai mengambil peluang atau kesempatan daripada persekitaran. Dia sentiasa mengimbas persekitaran. Tengok apa yang diperlukan oleh masyarakat. Okey. Dia pandai bergaul, mempengaruhi masyarakat, meyakinkan mereka apa yang mereka boleh bawa ni adalah kepentingan ramai. Okey, itu pandangan sosiologi. Okey. So faktor sosial seperti budaya, umur, masyarakat, kewujudan model pasaran, pengalaman dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi usahawan. Okey. Mungkin dia bekerja sebagai seorang mekanik di workshop. Lepas kerja beberapa tahun, ada pengalaman, dia akan mulakan perniagaan dia sendiri. Latar belakang pendidikan. Dia ada bachelor dalam bidang keusahawanan. So, dia mungkin menjadi seorang usahawan. Itu pendekatan sosiologi. Okey, ingat dah. So, kita ada pendekatan ekonomi, pendekatan psikologi dan pendekatan sosiologi. Okey. Siapakah tokoh pendekatan sosiologi? Kita ada Max Weber. Okey. Menurut Max Weber, dia kata agama ialah asas kejayaan. Ingat keyword dia, agama. Okey. Ini berkaitan dengan kejayaan golongan Protestan di dalam ekonomi, ya. Okey. Golongan Protestan ni mereka adalah usahawan yang berjaya. Itu pandangan Max Weber. Okey. Everett Egan, dia kata usahawan ni wujud di kalangan kumpulan yang tidak berpuas hati. Mereka yang biasanya ditindas. Okey. Dan mereka akan menjadi seorang usahawan yang berjaya. Okey. Menurut Shapiro dengan Sokol ni, dia kaitkan dengan keadaan sosial. Okey, iaitu keadaan situasi ni menjadikan seseorang tu usahawan. Okey. Menurut Thomas Cockrell pula, okey, dia kaitkan dengan sosialisasi. Okey, yang menjadikan seseorang tu usahawan, pergaulan dan sebagainya. Okey. So ni Max Weber, Everett Egan, Shapiro dengan Thomas Cockrell. Okey, ini berkaitan dengan pendekatan sosiologi, ya. So, apakah soalannya? Nyatakan 3 pendekatan ekonomi, pendekatan keusahawanan. Jawapannya, pendekatan ekonomi, pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi. Nyatakan seorang pelopor. Pendekatan ekonomi, pelopornya, katakan Alfred Marshall. Pendekatan psikologi, David McClelland. Pendekatan sosiologi, Max Weber. Okey, 3 pendekatan, 3 tokoh. Okey. Uraikan pendekatan ekonomi dengan pendekatan sosiologi. So, di sini fakta telah diberikan. Kamu kena bagi satu uraian dan maybe boleh bagi satu tokoh. Okey. Pendekatan ekonomi menekankan keuntungan dan kekayaan untuk menjadi seorang usahawan. Okey. Tokohnya ialah Alfred Marshall. Okey. Uraikan 3 pendekatan dalam mengkaji teori dan model keusahawanan. 3 pendekatan, apa dia? Pendekatan ekonomi, pendekatan sosiologi dan pendekatan psikologi. Make sure ada perkataan pendekatan di depan. Okey. Last one,
uraikan pendekatan psikologi dalam mengkaji teori keusahawanan. Okey, di sini kamu kena sebut apakah intipati utama dan juga tokoh berkaitan dengan pendekatan psikologi. So, apa intipati utama? Kecenderungan mengambil risiko. Keperluan kepada pencapaian. Lokus kawalan. Itu berkaitan dengan teori pendekatan psikologi. Okey. Okey, mungkin dia tanya soalan macam ni. Ada 3 pendekatan iaitu persekitaran, untung, ciri-ciri personaliti. Nyatakan jenis pendekatan. So, persekitaran rujuk kepada apa? Sosiologi. Untung, pendekatan ekonomi. Personaliti, pendekatan psikologi. Dan kamu diminta berikan seorang tokoh. Pendekatan A, persekitaran, tokohnya Max Weber. Untung, Alfred Marshall. Pendekatan C, personality, David McClellan. Itu jawapan dia. Okay. Alright. Kalau ini soalan sebagai latihan, bukan untuk soalan exam. Okay. Just nak uji kamu. Kamu diberi 3 usahawan. Encik Lee, Encik Malik dan juga Encik Morgan. Okay. Encik Lee ni seorang anak nelayan. Dia jual ikan ni kepada pemborong ikan. Beliau rasa tiba masanya untuk mulakan perniagaan sendiri. Dia beli ikan nelayan dan jual semula kepada peniaga di pasar tempatan. Dia mendapat keuntungan. So, yang ni pendekatan apa ni? Keyword dia, keuntungan. So, Encik Lee ni lahir dari teori pendekatan ekonomi. Iaitu keuntungan dan kekayaan jadi dorongan untuk menjadi seorang usahawan. Dia utamakan keuntungan. Dia menjalankan aktiviti jual beli. Okey. Kes yang kedua, Encik Malik. Okey, dia menerima ijazah kelas pertama. Okey, dia telah bekerja sebagai 5 tahun sebagai pegawai kewangan di sebuah bank tempatan. Okey. Dia meletak jawatan dan melabur 200,000 untuk mulakan sebuah kedai aksesori kereta. Walaupun tindakan Encik Malik dianggap sebagai berisiko, tapi beliau percaya ada kemampuan untuk mengatasi rintangannya. Okey. Ini menunjukkan pendekatan psikologi. Dia melabur 200,000. Letak jawatan menunjukkan dia berani menanggung risiko. Dia ada kepercayaan. Ini menunjukkan lokus kawalan diri yang tinggi. Ini pendekatan psikologi. Encik Morgan merupakan anak seorang penoreh getah. Dia menghadapi pelbagai masalah semasa remaja dan mendorong Encik Morgan untuk menjadi seorang kaya pada masa depan. Pada umur 16 tahun, Encik Morgan telah mula bekerja sebagai pelayan. Lepas tu, dibuka sebuah restoran. Ini menunjukkan sosiologi. Okay? Iaitu persekitaran. Keadaan sosial yang beliau mengalami. Okay? Itu dipanggil pendekatan sosiologi. Okay? So pelajar, cikgu ada sediakan beberapa video. Okay? Beberapa video berkaitan dengan ulang kaji penggal 2. Okay? Berkaitan dengan bab 4. Pengurusan. Okay. Cikgu juga ada sediakan beberapa video berkaitan dengan penggal 3 dan penggal 1. So, kalau berminat, bolehlah kamu subscribe ya. Okay. Dan tontonlah semua video ni untuk mendapat result yang baik. Selamat mencuba ya dan selamat berjaya. Bye.